Assalamualaikum. Jadi, pada episod kali ini kita akan bercerita tentang kehidupan di Kahirah. Jadi bila kita duduk di Universiti Al-Azhar ni, kita memang tak lari lah. Kita memang kena duduk dekat Cairo. Okay, jadi sebab Universiti Al-Azhar ni dia terletak di Madinat Nasr, Cairo. Jadi Mesir dia merupakan sebuah negara yang kaya dengan sejarah kan. Kalau kita tengok piramid tu, mesti kita akan teringat kisah Nabi Musa dan juga kisah Fir'aun yang telah tertulis dalam Al-Quran. Jadi masa saya mula-mula sampai dekat Mesir tu, yang kapal terbang tu turun je, saya tengok dekat tingkap flight tu, saya tengok semua pasir-pasir je yang saya nampak. Saya tak nampak pun bumbung-bumbung warna merah ke apa kan. Mencari juga. Jadi bila kita sampai tu rasa macam betul ke aku nak belajar dekat Mesir ni kan. Rasa tu memang rasa macam nak patah balik lah. Jadi bila saya sampai-sampai tu, kita terkejut dengan situasi tu. Tapi lama kelamaan alhamdulillah saya dapat adapt. Jadi kalau kita tengok kan, bercerita berkenaan dengan kehidupan dekat Kahirah ni, satu, benda pertama yang saya nampak adalah bangunan-bangunan di Mesir. Bangunan-bangunan di Mesir ni memang kalau siapa yang pernah sampai kan, memang semua bangunannya semua warna coklat, warna macam pasir. Jadi kadang-kadang tu kalau kita tersalah lorong kan, kita macam tak tahu pun kita dekat mana ni, kita dekat lorong yang betul ke lorong yang salah ke. Jadi kena betul-betul cam tempat tu, sebab kalau tak memang boleh tersesat. Kahirah ni atau lebih dikenali sebagai Cairo adalah merupakan sebuah bandar yang sangat besar. Populasinya yang mencecah hampir 90 juta penduduk. Jadi kita dapat bayangkan lah betapa ramainya orang dekat Kahirah ni. Dan dia memang bandar yang kita, yelah Cairo ni ibu negara untuk Mesir kan. Dia macam Kuala Lumpur, ibu negara untuk Malaysia. Jadi Cairo ni merupakan satu bandar yang sangat besar. Pusat pentadbiran, segala macam universiti, semua ada dekat Cairo. Jadi antara universiti yang terbesar di Cairo adalah Universiti Al-Azhar. Jadi sebagai seorang pelajar perubatan di Universiti Al-Azhar, macam yang saya cakap tadi, fakulti perubatan untuk Universiti Al-Azhar terletak di Madinat Nasr. Jadi pelajar perubatan memang tak lari, akan duduk di satu kawasan yang dinamakan Hai Sabi'. Dekat Mesir ni kita ada Hai Sabi', ada Hai Ashir, Hai Thamin. Hai tu dia berdasarkan nombor-nombor. Macam Hai Sabi' ni dia adalah kawasan yang ke-7. Okay. Jika kita dapat lihat, Hai Sabi' ni merupakan satu kawasan yang sangat strategik untuk pelajar di Universiti Al-Azhar. Sebab apa? Dia hanya walking distance. Macam kalau daripada rumah saya kan, daripada rumah saya nak ke Universiti Al-Azhar tu mengambil masa dalam lebih kurang 15 minit macam tu je. Jadi jimat kos, dan lagi satu untuk kesihatan kita juga. Ialah sebab dekat bila kita duduk dekat Universiti Al-Azhar ni, ialah kita sebagai seorang pelajar universiti kan, susah kita nak cari masa tau untuk kita bersenam dan sebagainya. Jadi bila kita dah dapat peluang ni, walking distance je daripada rumah kita ke universiti tu, jadi kita ambil peluang ni betul-betul untuk kita berjalan. Kita jimatkan kos, tak perlu pun pakai Uber ke Tramco ke bas ke, kita boleh je jalan kaki pergi dan balik ke universiti. Dekat Kahirah ni antara pengangkutan yang kita boleh guna adalah Uber, Tramco ataupun van dan juga bas. Okay? Tapi saya jarang naik Tramco dengan bas ni sebab saya malas nak bersesak-sesak, dan juga sebab kita nak kena tunggu tau. Kalau macam Tramco dengan bas ni memang kita kena tahan di tepi jalan. Jadi kalau macam Uber, kalau kita naik Uber, dia sama je. Sebab kalau kita nak bercerita tentang kos, dia lebih kurang je. Sebabnya kalau kita naik Uber kan, kita boleh share dengan kawan kita 4 orang, sama je dengan harga kita naik Tramco. Jadi Tramco ni, sebab saya cerita ni sebab saya tak suka sangat naik Tramco. Jadi bila Tramco ni, bila dia hantar kita tu, dia tak hantar kita betul-betul dekat kawasan yang kita nak tau. Dia ada macam dia punya pit stop. Jadi daripada pit stop tu kita kena pergi berjalan pula kan. Jadi saya lebih prefer untuk naik Uber, share dengan kawan. Harga dia lebih kurang sama je, okay? Dan juga Uber ni dia friendly lah. Maksudnya bukanlah friendly, maksudnya apa? Maksudnya macam senang. Dia ambil kita kat rumah, dia hantar kita dekat tempat yang sepatutnya, dan memang dalam tu orang-orang yang kita kenal, jadi tak ada masalah pun. Kalau lah siapa yang macam adventurous kan, nak rasa juga naik Tramco atau naik bas tu boleh, tak ada masalah pun. Tapi saya nasihatkan mesti ada senior lah, ataupun kalau memang dah berpengalaman tak ada masalah nak naik. Tapi lebih baik kalau kita ada senior yang boleh ajar kita macam mana nak naik kan. Sebabnya kalau dia salah hantar kita kat satu kawasan, sebab saya ada tahu kawan naik Tramco, dia hantar kat kawasan lain yang jauh lah daripada kawasan yang dia nak sampai tu. Jadi memang menangis lah nak balik kan, sebab negara orang kita tak tahu kan. Kahirah juga, selain daripada pengangkutan dan selain daripada walking distance yang saya ceritakan tadi, Kahirah juga adalah satu kawasan yang kaya, sangat kaya dengan makanan
makanan Asia. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dekat Kahirah ni dia menempatkan lebih 3,000 penduduk Asia dan kebanyakannya adalah student-student Melayu. Jadi cakaplah nak apa, nak nasi kukus, nak nasi kerabu, nak apa, roti canai, roti jala, semua ada dekat Cairo. Jadi tak payah pening-pening fikir. Kalau kita rindu pun kan masakan Malaysia, memang dia macam petik jari, ada duit, jalan je. Pergi je dekat mana-mana restoran yang kita nak tu. Dan saya boleh cakap makanan dekat sana, rasa dia memang nak kata rasa makanan dekat Kahirah ni, makanan Melayu dia memang setanding lah dengan Malaysia. Memang tak jauh beza. Jadi memang kalau kita rindu, pergi je singgah mana-mana makanan. Dan tak ada masalah pun kalau kita macam yelah student perubatan kan, macam kita apa orang bukan malas masak tapi tak ada masa sebenarnya kan, bila kita tak ada masa nak masak jadi kita beli dan memang kita akan puas hati. Okay, so dekat Kahirah ni juga terdapat rumah-rumah negeri yang dia serve as rumah kebajikan lah. Jadi bila saya cakap rumah negeri ni, saya cakap rumah negeri apa kan, rumah negeri apa. Jadi macam rumah negeri dekat Mesir ni dia ada, kita ada rumah wilayah persekutuan, rumah Sabah, rumah Terengganu, rumah Pahang. Ni berdasarkan negeri-negeri dan dia ada pegawai-pegawai yang jagalah. Jadi macam contoh saya orang Selangor. Jadi saya akan pergi kepada pegawai Selangor jika saya ada masalah kesihatan, ada masalah visa ke apa, jadi saya akan rujuk dengan pegawai negeri Selangor. Jadi tak adalah macam kita akan serbu kepada kedutaan kan, sebab kita dah ada pegawai-pegawai negeri yang boleh membantu kita dalam urusan-urusan macam ni. Balik pada soal makanan, biasalah orang Melayu kan suka makan. Jadi berbalik pada pemakanan, rumah-rumah negeri ni dia biasanya setiap tahun dia akan adakan bazar tau. Macam contoh kan, saya bagi contoh rumah Kelantan kan, rumah Kelantan famous apa? Nasi kerabu. Jadi bila diorang ada bazar ni, diorang akan jual makanan-makanan yang macam kerabu Maggi, nasi kerabu. Jadi orang-orang negeri Kelantan jangan risau, negeri-negeri lain pun jangan risau kalau korang rindukan masakan negeri korang, sebabnya bila ada bazar ni memang korang boleh datang dan tolong support student-student kita sana yang meniaga lah. So last but not least, ada banyak sebenarnya benda-benda menarik dekat Kahirah ni. Cakap je nak apa, nak zoo, nak mall, macam-macam ada dekat Kahirah ni. Tapi bila saya cerita macam ni, tak syok lah kan. Jadi kita kena datang sendiri ke Kahirah dan merasai sendiri nikmatnya duduk dekat Kahirah ni. Sebab yelah, saya pun dah nak habis belajar kan. Jadi memang saya tahu saya akan rindukan Cairo, saya akan rindukan Mesir dengan suasananya yang memang menyeronokkan, mencabar. Orang kata mim sod raw kan, musibah, sabar dan juga redha. Bila ada musibah kita sabar, lepas tu kita redha. Jadi macam-macam mana pun lah kan. Jadi kalau kita nak cari benda menarik kan, bila benda menarik ataupun benda-benda kebaikan kan, macam contoh ada satu kata-kata ni, Buya Hamka pernah ada satu ketika orang datang dekat Buya Hamka, dia kata masa tu dekat orang tu pergi kat Mekah, dia kata dia jumpa je orang yang buat maksiat dekat Mekah. Okay? Dan Buya Hamka kata apa? Buya Hamka pernah pergi ke Amerika dan dia jumpa benda-benda baik, dia jumpa orang-orang yang baik di Amerika. Jadi sebenarnya kalau kita nak cari sesuatu yang baik, kalau niat kita untuk mencari sesuatu yang baik, kita akan dapat jumpa sesuatu yang baik tu. Tapi kalau kita cari benda-benda yang buruk, jadi benda-benda buruk lah kita akan dapat. Jadi sentiasa positif, datang Cairo, kita segarkan minda kita melawat tempat-tempat yang menarik dan kita fikir positif dengan semua keadaan. So insyaAllah kita jumpa di Kahirah. Bye-bye.